Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah murid-murid, alhamdulillah bertemu lagi kita di dalam kelas pendidikan Islam, dan topik kali ini adalah amanah terhadap harta dan nyawa, iaitu bidang Al-Quran. Murid-murid boleh rujuk di buku teks pada muka surat 45. Sekarang mari kita baca ayat bersama-sama dengan betul, lancar dan bertajwid. Baiklah, sekarang kita lihat maksud ayat daripada surah An-Nisa ayat 29 tadi satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan, iaitu gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Baiklah, terdapat dua kepentingan mengapa kita perlu memelihara dan menghargai harta dan nyawa. Yang pertama, harta dan nyawa adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana apa yang kita miliki segalanya adalah milik Allah, dan kita hendaklah menggunakannya untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. Okey, yang kedua, harta dan nyawa adalah perkara yang dijaga dalam syariat Islam. Jadi Islam telah menetapkan beberapa peraturan, antaranya kita dilarang untuk mengambil dan menggunakan harta secara batil, iaitu secara salah, dan juga dilarang untuk membinasakan diri sendiri ataupun membinasakan orang lain agar kemaslahatan manusia terpelihara. Kepada kita bahawa maqasidus syariah itu, iaitu tujuan syariat Islam adalah untuk menjaga 5 perkara, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Topik yang dibincangkan hari ini berkaitan dengan dua, iaitu menjaga harta dan juga nyawa. Baiklah, kita terus kepada mengapa dilarang mengambil dan menggunakan harta secara batil, iaitu secara salah. Yang pertama, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana telah melanggar perintahnya. Yang ketiga, menghilangkan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah nak memberi rahmat dan juga keberkatan dalam hidup sekiranya seseorang itu telah melakukan dosa dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyebabkan berlakunya kezaliman dan penindasan. Dan yang kelima, boleh mencetuskan pergaduhan dan juga permusuhan. Pengurusan harta terbahagi kepada dua, iaitu sama ada digunakan secara batil, iaitu secara salah, ataupun dengan cara yang betul. Okey, kita lihat cara penggunaan harta secara batil. Yang pertama, mencuri, riba dan juga rasuah. Yang kedua, menipu dalam jual beli. Contoh, peniaga meletakkan barang yang baik di atas dan juga barang yang tidak baik di bawah. Dan kita tidak boleh membuat pilihan semasa membeli. Yang ketiga, boros dan kedekut. Sedangkan dalam Islam, kita digalakkan untuk sentiasa bersedekah dan membantu golongan yang
memerlukan. Kemudian cara penggunaan ataupun pengurusan harta yang betul. Yang pertama, berbelanja secara berhemah, jual beli secara jujur, dan seterusnya bekerja secara halal. Tidak kira apa pun pekerjaan yang kita lakukan, asalkan ia adalah halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita lihat larangan membinasakan diri dan orang lain. Mengapa ditegah dalam Islam ataupun dilarang dalam Islam? Yang pertama, melanggar hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mencipta manusia dengan memberi nyawa dan juga memberikan pelbagai nikmat kepada manusia. Jadi tidak sewenang-wenangnya untuk seorang itu melakukan perkara yang boleh membinasakan diri dan juga orang lain. Dan hak Allah Subhanahu Wa Taala merupakan ketentuan ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan wajib dilaksanakan oleh semua manusia. Yang kedua, membawa kemudaratan kepada diri dan masyarakat, iaitu apabila seseorang terlibat dengan perkara-perkara yang negatif seperti minum arak, merokok, berjudi dan sebagainya, dia boleh mendatangkan keburukan kepada diri dan seterusnya juga kepada masyarakat. Yang ketiga, menggugat keharmonian hidup. Okay, kita lihat ya, apabila sudah hilang rasa sayang, saling sayang menyayangi antara satu sama lain dalam masyarakat, sudah tidak menjaga kebaikan antara satu sama lain, maka ia akan menyebabkan huru-hara dan juga merosakkan keharmonian hidup. Contoh perbuatan yang tidak menghargai nyawa itu bagaimana? Iaitu contohnya membunuh diri sendiri ataupun orang lain. Ini merupakan satu dosa besar. Yang kedua, ketagihan rokok dan juga dadah. Seterusnya, membuli, merempit dan juga membuang bayi. Jadi wal'ayazubillah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan berdosa ini. Setelah mempelajari topik ini, apakah pengajaran ayat yang boleh diambil daripada surah An-Nisa ayat 29 ini? Yang pertama, menghargai harta. Yang kedua, berusaha mendapatkan harta. Yang ketiga, menghargai nyawa dan diri. Dan yang keempat, mewujudkan hubungan baik. Baiklah, kita lihat satu persatu. Untuk membuat pengajaran ayat, murid perlu meletakkan kita hendaklah di hadapan sebagai pendahuluan, diikuti dengan isi dan juga huraian. Yang pertama, kita hendaklah menghargai harta dengan cara membelanjakannya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda bersyukur. Yang kedua, kita hendaklah berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala, seperti berniaga dengan jujur. Yang ketiga, kita hendaklah menghargai nyawa dan diri dengan menjaga kedua-duanya daripada perkara yang memudaratkan seperti rokok dan dadah. Dan yang keempat, kita hendaklah mewujudkan hubungan baik sesama manusia dengan cara tidak mencederakan dan tidak saling membunuh.